tempat aku kenal. Pantai, pasir, dan masinnya lautan. Aku teringatkan tembok di Pulau Besar Melaka. Tembok itu tak pernah runtuh. Aku teringatkan makam keramat 7 beradik. Aku teringatkan perigi tempayan pecah. Masa itu aku kecil, tapi sudah punya akal. Aku teringatkan pondok nenek kebaya. Aku teringatkan Tok Janggut yang aku sempat lihat. Aku teringatkan nenek kebaya yang aku sempat lihat. Bukan aku saja. Aku teringatkan makam Tok Putih. Tentu aku teringatkan guruku dan kampung guruku. Semua itu kekal dan terus kekal. Sebagaimana tembok di Pulau Besar Melaka itu kekal dan ada di dalam jiwaku sentiasa dan sentiasa. Aku hairan apabila makam Tok Putih dan Tok Janggut itu dimusnahkan. Sedangkan makam itu sudah diisytiharkan sebagai sejarah yang tercatat di dalam sejarah dunia. Sejarah para pahlawan dibentuk, dibimbing. Sejarah para ilmuwan dibentuk. Sejarah dunia persilatan di Pulau Besar Melaka. Bagaimana sejarah itu dirobohkan, dimusnahkan, ditutup, dibina taman permainan, dibina tempat untuk bersenam dan rekreasi. Tidakkah itu merugikan bangsa dan generasi Melayu? Tidak adakah NGO? Tidak adakah profesor? Tidak adakah pencinta sejarah yang bangkit mempertahankan makam-makam tersebut, mempertikaikan kenapa ianya boleh berlaku? Mana pergi guru-guru silat? Mana pergi persatuan-persatuan silat? Mana? Kenapa apabila sejarah Melayu, sejarah yang sudah tercatat sejak zaman berzaman, dirobohkan? Jika dirobohkan dan dipindahkan di tempat lain, dibina makam yang hampir serupa, dan sejarahnya dicatat, dan alasannya diberikan kenapa dirobohkan dan dipindahkan, mungkin kita boleh akui, kita boleh terima dan kita boleh maafkan. Tapi jika dirobohkan, tidak ada bukti bahawa sulbinya dinaikkan, rangkanya dipindahkan, makamnya dipindahkan, bukankah itu satu jenayah? Bukankah itu jenayah bangsa Melayu? Jenayah peradaban Melayu.
Mana suara-suara perguruan silat? Mana suara-suara orang yang beruniform silat yang konon-kononnya berpegang pada alit bata? Atau sebenarnya kalian sudah sadaqallahul azim? Tidakkah kamu rasa memperjuangkan sejarah bangsa itu, mengekalkannya adalah satu kewajipan? Bukankah itu nanti penting bagi anak cucu sebagai pemangkin pada semangat anak cucu di dalam memperjuangkan bangsa, mempertahankan bangsa di dalam alif batanya? Kerana alif bata bukan hanya dibaca, tetapi didalami, dihayati. Lalu anak cucu nanti nak bersandarkan apa? Tidak ada sejarah perjuangan, tidak ada bukti sejarah. Jika dipindahkan, di mana dipindahkan? Atas alasan apa dirobohkan untuk buat taman permainan? Atas alasan apa? Sekarang aku nak tanyakan. Soalan ini mungkin kecil. Siapa yang terlibat di dalam merobohkan makam Tok Janggut dan makam Tok Putih di Pulau Besar, Melaka? Kamu tak rasa bersalah merobohkan sejarah Melayu? Kamu tak rasa bersalah? Alasan kamu? Kerana itu kubur Melayu. Alasan kamu? Untuk mengelakkan kekufuran dan kesyirikan. Lantas, kamu bina taman permainan kanak-kanak di atas kuburan. Itu tidak kufur, itu tidak munafik, itu tidak zindik, tidakkah? Kadang-kadang aku pelik dengan bangsa Melayu ni. Yang mengkuburkan, yang memadamkan sejarah Melayu adalah Melayu sendiri. Ini sejarah nenek moyang, moyang. Aku andaikan, siapa yang robohkan makam berkenaan? Lalu dibinanya taman. Sekarang aku tanyakan, bagi yang merobohkan makam berkenaan, cuba kamu tunjukkan salah satu dari makam nenek moyang kamu. Tunjukkan. Kemudian bagi tahu aku yang bolehlah robohkan makam tu. Itu makam nenek je. Untuk aku robohkan dan untuk aku bina tempat permainan kanak-kanak. Kamu marah tak? Kamu rasa benci tak? Kamu rasa bengang tak? Makam nenek kamu orang robohkan sebab nak bina taman. Kamu marah tak? Lebih bagus nanti kubur kamu orang robohkan sebab nak bina taman. Atau kubur kamu orang ratakan sebab nak buat jalan. Sekurang-kurangnya, bila kamu duduk dalam kubur tu nanti, sekejap bunyi lori, sekejap bunyi mak rempit, sekejap bunyi kereta, akan bagus. Kamu buat dekat kubur nenek moyang kamu, kamu buat dekat kubur keluarga kamu. Kalau kubur sejarah, makam sejarah kamu boleh buat, buatlah dekat makam keluarga kamu. Itu namanya adil. Orang Islam, bro, orang Islam kena adil, bro. Lu mesti adil.
Kalau lu buat pada yang lain, lu juga kena buat pada diri lu sendiri. Makam sejarah kamu robohkan. Tuh, makam guru Hang Jebat, Laksamana Hang Jebat. Aku pergi ke makamnya. Bukan sekarang, satu masa dulu. Makam itu sudah diindahkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sudah diindahkan. Tapi apa yang aku rasa kesal adalah di luar makam itu ditulis makam Hang Jebat. Bukankah sepatutnya dituliskan makam Laksamana Hang Jebat? Adakah kau panggil dengan nama je makam Hang Jebat? Begitukah kita menghormati pejuang? Begitukah kita menghormati sejarah bangsa, sejarah Melayu? Tulis nama je. Apa engkau ingat Laksamana Hang Jebat tu? Adik-adik engkau ke? Engkau ingat apa? Kawan-kawan kau ke? Apabila Melayu meninggalkan ilmu dan adat Melayu, inilah jadinya. Apabila Islam datang, agama itu dijunjung, adat itu dikelek. Tapi apabila Islam datang, semua ilmu-ilmu Melayu itu dikatakannya ini syirik, ini munafik, ini zindik. Semua tak boleh. Aku nak bagi tahu, bangsa Melayu dulu punya hebat, satu bangsa yang hebat. Kenapa aku katakan hebat? Bangsa Melayu dulu, kalau hantu raya ni, dia suruh buat kebun aja. Kata orang Melayu. Harimau, dia tunggang aja. Orang Melayu dulu kalau ada kebun durian, dia tak kutiplah durian. Harimau tolong kutipkan. Orang Melayu dulu bersahabat dengan harimau. Tak kiralah jelmaan ke apa ke. Bersahabat dengan hantu tinggi, bersahabat dengan hantu raya. Jin setan tu disuruh je. Itu ilmu. Itu ilmu Melayu. Kalau kamu kata itu salah, itu syirik. Apa yang salah? Apa yang syirik? Jika mereka tahu bagaimana untuk melepaskan, untuk membuangnya kembali, apa yang salah? Tapi itulah, kita tengok bahasa Melayu terdiri dari bahasa Melayu kuno, bahasa Melayu sastra, bahasa Melayu moden. Daripada bahasa Melayu itulah, yang kuno dan sastra itulah, datang bahasa-bahasa yang berbunyi mentera. Dengan mentera itulah bangsa Melayu ini berhubung dengan alam gaib, berhubung dengan alam dewa, berhubung dengan alam-alam di sebalik alam. Tak kiralah bunian apapun. Tapi bila kamu mengaku Islam, tak cukup Islam kamu, tak cukup ilmu kamu. Apabila kamu mengaku Islam, kerana kamu tidak sertakan dengan ilmu. Berapa banyak sebenarnya sihir-sihir yang tidak dapat sembuh, yang tidak terlawan oleh kamu. Sekalipun kamu meru'yahnya berkali-kali,
sekalipun kamu yasinan berulang-ulang, kamu tak dapat hadap ilmu-ilmu Melayu yang cukup syarat. Kamu tak dapat, kerana itu ilmu. Bagaimana kamu menanganinya tanpa ilmu? Tapi bagaimana ilmu itu mau dikekalkan untuk menjadi Melayu yang jati lagi sejati? Jika semua ilmu-ilmu Melayu itu kamu kata kesalahan, kamu lupa bahawa kamu Melayu. Kamu nak mengarabkan adat Melayu. Sebab tu kebanyakan pesakit yang aku temui, kalau ru'yah, berbuih ru'yah, kalau air jampi ru'yah, berbotol-botol, beratus-ratus botol, yang mandi lain, yang minum lain, sembuh tak juga? Memang sembuh itu milik Allah Ta'ala. Kerana apabila kamu berdepan dengan ilmu Melayu yang betul-betul Melayu, yang tahu asal, tahu usul, kecil kamu di mata mereka. Jadi di sini aku tekankan, jika sejarah Melayu kamu musnahkan, jika adat dan budaya Melayu kamu sendiri yang cuba padamkan, tanpa memahami sebenar-benarnya ilmu itu, maka Melayu akan padam. Ilmu Melayu akan padam. Bangsa Melayu akan kiam kelak kiamat. Melayu bukan sahaja hilang maruah, bahkan hilang ilmu, hilang wibawa, hilang budaya, hilang adat dan petua sebagai Melayu. Adanya petua Melayu membuktikan bahawa Melayu punya ilmu yang sangat tua, lebih tua dari yang tua. Melayu ada falsafahnya, ada pegangannya, ada akidahnya, ada sirih, ada junjungnya, ada bertih, ada pulut kuningnya. Itu Melayu. Melayu hanya akan berjaya jika kembali berpegang kepada ilmu Melayu. Melayu akan berjaya dan kembali gemilang. Tapi jika kita tidak kembali sebagai bangsa Melayu yang sejati, jika kita tidak megah, jika kita tidak susur sejarah nenek moyang, berpegang kembali kepada ilmu-ilmu, jika kita tidak kaji dan baca kitab-kitab lama orang-orang Melayu terdahulu, kita memang akan lebur dan kalah. Kita akan dimalukan oleh penjajah, dan kita akan dijajah lagi. Berulang-ulang, kita akan dijajah lagi.